Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bercuti. Baiklah, jadi terlebih dahulu saya harapkan dan doakan adik-adik, rakan-rakan guru dan juga mungkin para ibu bapa berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, jadi bagaimana dengan hari kedua cuti persekolahan bagi negeri-negeri kumpulan B dan hari ketiga lah bagi negeri-negeri kumpulan A. Jadi apa perancangan ataupun aktiviti yang bakal anda laksanakan? Jadi gunakanlah masa cuti sekolah ini sebaik yang mungkin. Gunakan peluang masa yang ada ini untuk kita rapatkan kembali, untuk kita eratkan kembali hubungan kita sesama dengan ahli keluarga yang mana mungkin sebelum ini sibuk dan sebagainya dalam urusan persekolahan, pekerjaan. Jadi ambil peluang ini, rapatkan hubungan bersama dengan ahli keluarga kita sendiri. Baiklah, jadi seperti yang dijanjikan ataupun diberitahu semalam saya membuat ulang kaji untuk bahagian A iaitu bagi soalan contoh ujian akhir sesi akademik iaitu mengikut format baharu yang telah disediakan ataupun yang telah dimaklumkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baiklah, jadi hari ini saya akan membuat ulang kaji bersama-sama dengan anda semua, mungkin murid-murid ataupun ibu bapa dan juga rakan-rakan guru, iaitu untuk bahagian B. Bahagian B Saya ulang, bahagian B. Sikit masa, tak lama pun. Jadi yang mana bersama dengan saya ketika ini, tulis di ruangan komen, tengah buat apa tu? Bagaimana dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia? Kamu sokong mana? Untuk perlawanan akhir, mana pasukan yang akan kamu sokong? Adakah pasukan yang kamu sokong itu telah pun tewas ataupun masih berjuang dalam bola sepak Piala Dunia Qatar 2022? Apa-apa pun, walaupun cuti sekolah, mungkin ada yang terlewat bangun dan sebagainya, gunalah masa yang ada ni untuk membuat sedikit ulang kaji supaya nanti bila kembali ke sekolah, adik-adik telah pun mengetahui format ataupun dah nampak bagaimana rupa bentuk soalan yang bakal kamu jawab nanti pada bulan Januari nanti kalau tak silap minggu kedua ataupun minggu ketiga Januari nanti Baik, jadi untuk bahagian B untuk pengetahuan anda semua, bahagian B ini juga mengandungi 10 markah sahaja. 10 tak banyak. 10 markah sahaja. Baik, untuk soalan bahagian B, item soalannya terdiri daripada objektif pelbagai bentuk ataupun kita sebelum ni lebih dikenali sebagai subjektif soalan subjektif. Jadi kita panggil sebagai item OPB, objektif pelbagai bentuk, dan juga subjektif respon terhad. Subjektif respon terhad. Baik, jadi untuk objektif pelbagai bentuk, antara soalan yang mungkin naik untuk pentaksiran, mungkin padanan ataupun jawapan betul salah ataupun isi tempat kosong. Bergantunglah kepada bagaimana soalan itu dibentuk ataupun dicipta, digubal untuk adik-adik sekalian. Baik, kemudian untuk subjektif respon terhad mungkin ataupun perlu ada rubrik pemakahan. Maksudnya setiap jawapan yang diberi itu ada rubrik dan bagaimana pemakahan diberi. Mungkin adalah rubrik pemakahan yang telah pun disediakan supaya jawapan anda itu mengikut panduan ataupun mengikut apa yang dikehendaki oleh pembuat ataupun pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik, jadi untuk soalan pemahaman, petikan dan tata bahasa tata bahasa ni mengandungi 3 hingga 5 soalan saja. Maksudnya minimum 3 soalan dan maksimum 5 soalan. Jumlah ni bergantung juga kepada pihak yang menggubal soalan. Tiada ketetapan tapi lebih kurang 3 hingga 5 soalan bagi soalan pemahaman petikan dan juga tata bahasa. Baik, jadi untuk bahagian B kali ini akan ada satu soalan yang kita panggil sebagai respon kritis dan kreatif. Satu soalan tetapi mengandungi 5 markah. 5 markah Satu soalan tetapi ada 5 markah. Jadi kalaulah tak boleh jawab ataupun tidak faham soalan tersebut, alangkah ruginya 10% hilang
Jadi rugi tolong dapatkan markah tersebut kalau boleh semaksimum yang mungkin. Baiklah, jom tanpa melengahkan masa lagi adik-adik sekalian, tulis dulu dekat ruangan komen. Dah sediakah belum ni ke mata baru nak buka sebab terlewat bangun tadi tengok perlawanan bola sepak pukul 3 pagi tadi. Jadi buka mata, tulis dulu di ruangan komen. Saya sedia. Saya nak ulang kaji. Cikgu tak ambil masa lama pun, sikit saja. Supaya walaupun cuti tetapi ada pengisian yang baik untuk adik-adik sekalian. Baiklah. Ini antara contoh soalan. Ini contoh saja mungkin ada lagi lain-lain soalan yang mungkin adik-adik boleh cari dalam buku. Buku boleh jawab lah, cuba jawab. Baik. Untuk soalan 11 dan 12, kenapa 11? Ini sambungan daripada bahagian A. Sambungan daripada bahagian A. Bahagian A yang mana kita tahu akhirnya soalan yang terakhir ialah soalan nombor 10. Dan ini soalan nombor 11. Baik, untuk bahagian B, soalan nombor 11 dan 12, kena baca petikan di bawah. Jom kita baca bersama-sama petikan ini. Baik, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan sekolah lestari? Perkataan lestari seakan-akan sama bunyinya dengan perkataan bestari. Walau bagaimanapun, kedua-dua patah perkataan ini sebenarnya berbeza dari segi maksud. Jika sekolah bestari menekankan kepada pembelajaran yang berteraskan kemahiran teknologi maklumat, sekolah lestari pula menekankan persekitaran yang indah, pengurusan alam yang sistematik dan pemuliharaan alam secara berterusan. Warga sekolah lestari diterapkan dengan amalan pendidikan alam sekitar. Murid-murid akan dilibatkan dalam membuat perancangan, keputusan dan menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan alam sekitar. Sekolah lestari diwujudkan dengan objektif yang tertentu. Antaranya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, meningkatkan tahap kesedaran guru dan murid tentang kepentingan alam sekitar. Yang kedua, menggalakkan guru menjalankan program mesra alam dengan lebih teratur dan sistematik. Faham tak petikan ini adik-adik? Kalau tak faham, bacalah berulang kali. Jangan risau, jangan terlalu nak cepat jawab sehingga kan mungkin kecuaian anda menyebabkan jawapan itu salah dan merugikan markah anda sendiri. Bacalah lebih daripada sekali. Saya ulang baca, tolong baca lebih daripada sekali. Mungkin 2, 3 atau 4 kali. Baca sehingga faham. Petikan ini berkaitan dengan sekolah lestari dan juga bestari. Kena faham bestari, apa maksud sekolah bestari? Yang mana menekankan tentang pembelajaran berasaskan teknologi maklumat. Manakala sekolah lestari menekankan tentang alam sekitar. Kena faham dulu Baik. Untuk petikan ini ada 2 soalan Soalan 11 dan 12. Yang mana adik-adik cuba lihat markahnya 1 markah saja. Soalan 11 1 markah, soalan 12 pun 1 markah saja. Walaupun 1 tetap bermakna untuk dapatkan markah. Mana tahu dengan 1 markah ini adik-adik boleh dapat A ataupun mungkin lulus dan sebagainya. Baik, jom kita tengok sama-sama soalan 11. Sekolah bestari menekankan kepada pembelajaran yang berteraskan kemahiran teknologi apa? Ada jawapan di situ cuba tengok betul-betul. Cikgu tak nak bagi tahu lagi. Cuba adik-adik tulis dekat ruangan komen apa jawapan kamu. Jawapannya pendek 1 perkataan Nombor 12. Apakah aktiviti utama yang akan dijalankan oleh murid-murid di sekolah lestari? Murid-murid di sekolah lestari akan menjalankan aktiviti yang melibatkan apa? Tempat kosong Tolong cari jawapan. Cikgu nak tengok jawapan kamu dahulu. Jawapan tuliskan di ruangan komen. Mungkin ada yang dah dapat jawapan ataupun mungkin masih tercari-cari mana jawapannya ni untuk soalan 11 dan 12. Jom. Adakah dah jumpa jawapan ni? Ataupun masih kabur lagi? Cikgu saya baru sampai dah cikgu. Saya baru bangun. Terlewat bangun tengok Piala Dunia. Kita tahu bola sepak Piala Dunia 4 tahun sekali. Mungkin ada yang tak nak lepaskan peluang. Baik kepada peminat Brazil, jadi jangan sedih sebab Brazil telah pun tewas dan telah pun terkeluar daripada perlawanan bola sepak Piala Dunia bagi tahun 2022. Tak apa, 4 tahun lagi, lebih kurang tahun 2026 cuba lagi untuk Brazil, untuk peminat Brazil
Okey, baik, seterusnya jom kita tengok jawapan bersama-sama. Ini jawapannya Untuk soalan 11, maklumat. Cikgu dah gariskan, dah bantu supaya kamu nampak kat sini nampak cikgu dah gariskan ni. Sekolah Bestari menekankan kepada pembelajaran yang berteraskan kemahiran teknologi maklumat. Jawapannya pendek ambil maklumat. Jangan pula kamu salin semua perkataan atau ayat ini. Sebab telah pun ditulis, cuma kamu isi tempat kosong saja. Baik, manakala nombor 12, jawapannya pun pendek alam sekitar. Ada jawapan dalam perenggan yang kedua. Nampak mudah, tapi kalau cuai, habis rugi markah kamu Okey, baik, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 13. Soalan nombor 13 ni tidak berkaitan dengan petikan sebentar tadi, tetapi ingin melihat keupayaan kamu bagaimana kamu nak memberi idea tersurat yang paling sesuai berdasarkan gambar. Kalau kita tengok gambar kita tahu sekarang ni musim hujan berterusan di beberapa negeri. Jadi yang mana yang terlibat dengan kawasan rendah ataupun berada di kawasan rendah ataupun berkemungkinan berlakunya banjir, kenalah dalam keadaan siap siaga dari segi penyediaan dokumen, bekalan makanan dan sebagainya. Yang penting keselamatan diri dan keluarga dahulu. Baik, jadi kalau kita lihat situasi ni, kita nampak mereka meredah banjir tu meredah banjir. Jadi jawapan yang diberi, melintasi banjir, mengharungi banjir, menyeberangi banjir. Mana yang paling sesuai? Nampak macam ketiga-tiga boleh diterima tapi kita nak satu sebab satu markah saja. Cuma kena faham arahan, tandakan tanda tu tick ataupun right tu. Jangan pula kamu pergi pangkah. Ikut arahan. Mungkin ada cikgu yang boleh terima, tapi tolonglah ikut arahan. Tapi ikut arahan. Kalau dia kata tick lah. Kalau kata bulat, bulatkan. Kalau kata garis, gariskan. Kalau kata suaikan, suaikan. Ikut pada arahan lebih senang. Baik, jom jawab. Apa jawapan kamu? Tulis dekat ruangan komen. Melintasi banjir, mengharungi banjir, menyeberangi banjir, mana yang lebih tepat? Kalau kita tengok sekali, macam ketiga-tiganya boleh diterima seperti ketiga-tiganya boleh diterima. Tapi kita nak tengok isi ataupun idea tersurat yang paling sesuai. Apa jawapan adik-adik sekalian? Tolong tulis dekat ruangan komen. Baik, jom. Ini jawapannya. Mengharungi banjir. Yang lebih tepat mengharungi lah Kita nampak mereka membawa pakaian, di belakang. Jadi sesuai idea tersuratnya, mengharungi. Bukan melintasi ataupun menyeberangi. Baik, seterusnya nombor 14 dan 15. Untuk soalan 14 ni kita lihat menguji kemahiran penguasaan adik-adik mengenai peribahasa Pilih dan tandakan right bagi peribahasa yang paling sesuai untuk pernyataan di bawah. Ini berkaitan dengan tata bahasa lah sebenarnya Ini berkaitan juga dengan tata bahasa ataupun aspek yang diuji Jadi kamu juga perlu tahu tentang peribahasa. Kalau boleh ada masa cuti sekolah ni, tengok. Kalau ada kamus peribahasa lagi bagus. Boleh buka baca, tengok. Mungkin sepitah lalu. Kalau tak ada, Google pun banyak kemudahan sekarang Menggunakan internet, kita boleh dapatkan pelbagai bahan ataupun maklumat yang diperlukan. Jadi gunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin. Baik. Suzana berasa sedih dan kecewa kerana adik lelakinya tidak mahu mendengar teguran dan nasihat yang diberikannya itu. Peribahasa yang paling sesuai untuk pernyataan di atas ialah yang pertama, mencurah air ke daun keladi. Yang kedua, menatang minyak yang penuh. Mana yang lebih tepat? Kalau adik-adik dah tahu, mungkin dah baca pun kita dah dapat gambaran Kalau kita tengok mencurah air ke daun keladi, mungkin ada yang pernah tengok daun keladi. Mungkin ada yang tak pernah tengok. Daun keladi ni selalunya hidup ataupun tumbuh di kawasan yang berair kawasan yang berair. Jadi kalau ambil daun keladi, kita tuang air ataupun kita letak satu titis air, memang daun tu tak melekat. Kita nampak titis air tu bergerak seperti tidak melekat dekat daun tersebut berbanding dengan daun-daun lain. Jadi itu maksudnya Yang kedua, menatang minyak yang penuh. Kita bawa dengan berhati-hati. Menatang ni kita bawa lah satu bekas minyak yang penuh. Minyak kan mahal. Jadi kita kalau boleh tak nak tumpah walaupun sikit. Jadi kalau mencurah air ke daun keladi ni lebih sesuai dengan pernyataan di atas. Maksudnya bagi nasihat tak nak dengar. Tak lekat.
tak lekat. Maksudnya cakap tak lekat di kepala ataupun otak. Maksudnya tak nak dengar nasihat ataupun teguran. Yang mana yang kedua ni, menata minyak yang penuh, maksudnya jaga dengan baik, bagi kasih sayang dengan cukup. Memang sayang betul-betul lah. Itu menata minyak yang penuh, sebab minyak kan mahal lah, itu maksudnya. Jadi jawapannya nanti kita tengoklah, tapi cikgu dah bagi clue tadi. Baik, nombor 15. Pilih dan tandakan right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Sebenar hari bapa, Alisha menghadiahkan sehelai kemeja batik untuk ayahnya. Menghadiahkan sehelai kemeja batik untuk ayahnya. Jadi kena pilih ayat yang lebih sesuai ataupun yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Baik, yang pertama, sehelai baju kemeja batik hari bapa dihadiahi oleh Alisha untuk ayahnya. Yang kedua, Alisha menghadiahi ayahnya sehelai baju kemeja batik sempena hari bapa. Kalau kita tengok soalan 14 dengan 15 juga satu markah. Jadi markahnya tak banyak. Tetapi tetap kena ambil maksudnya cakna ataupun ambil berat walaupun satu markah. Jadi mana jawapan kamu? Cikgu nak tengok soalan nombor 14 dengan 15, apa jawapan kamu? Tolong tulis. Jom tulis dekat ruangan komen. Yang mana yang belum ajak ataupun kongsikan link ini, jom kongsikan kepada rakan-rakan, ataupun mungkin dah tak sempat. Tak apa, lepas tamat siaran nanti boleh kongsikan pautan ataupun link ini supaya lebih ramai yang tahu, yang lebih faham, supaya cikgu buat ni untuk memudahkan berkongsi apa yang kita tahu. Baik, jadi jom kita tengok bersama-sama jawapan yang sesuai untuk 14 dan 15. Ini jawapannya. Untuk 14, mencurah air ke daun keladi. Tadi cikgu pun dah bagi clue. Baik, yang ke soalan 15, ayat yang kedua iaitu Alisha menghadiahi ayahnya sehelai baju kemeja batik sempena hari bapa. Baik, jom soalan yang terakhir untuk bahagian B, iaitu yang kita panggil soalan kritis. Yang cikgu sebut tadi soalan kritis. Soalan apa? Iaitu respon kritis dan kreatif. Satu markah. Tapi kamu tengok satu markah pula, maafkan saya cikgu. Satu soalan bukan satu markah. Satu soalan tetapi mengandungi 5 markah. 5 markah. Jadi jangan pandang ringan, jangan ambil maksudnya ambil remeh. Baik, kita tengok gambar. Kalau kita tengok pada gambar, nampak seperti kerepek pisang. Memang nampak jelas. Baik, sebelum itu kita baca dulu arahannya. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian, berikan pendapat kamu berdasarkan situasi dan maklumat tersebut. Nak tengok pendapat. Bila sebut pendapat, kamu boleh berikan apa saja pendapat kamu. Yang penting logik dan boleh diterima. Semua jawapan ataupun pendapat yang logik dan boleh diterima, boleh diberikan markah. Itu yang pentingnya. Tapi yang sesuai lah, janganlah yang bukan-bukan. Baik. Jawapan kamu itu hendaklah ditulis dalam bentuk perenggan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Itu penting. Tak nak tulis dalam bentuk nombor ataupun point ataupun ABC ke, tak nak. Mesti dalam bentuk perenggan. Maksudnya ada kesinambungan ayat. Gunalah penanda wacana. Seterusnya oleh itu. Lagi apa lagi? Selepas itu, selain itu, macam-macam lagi. Gunalah. Inilah peluangnya untuk anda gunakan kemahiran penanda wacana yang telah pun dipelajari. Baik, kita tengok sama-sama. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu dilakukan oleh pengusaha kerepek pisang tanduk itu untuk memajukan perusahaan mereka? Tulis jawapan kamu selengkapnya pada ruangan yang disediakan. Fahamkan dulu penyataan ataupun situasi. Maksudnya, mereka pengusaha kerepek pisang ni, dia bagaimana kita nak membantu pengusaha ni untuk memajukan perniagaan ataupun perusahaan. Jadi senaraikan dulu. Cikgu nasihatkan kalau boleh kamu cari 2 point ataupun 2 isi. Maksudnya 2 pendapat. 2 isi. Jadi kamu senaraikan dulu. Kalau boleh tulis dulu dekat mana-mana tempat yang ada ataupun kertas lain. Apa pendapat kamu? Cari 2 point. Mungkin boleh mempromosi di media sosial ataupun memberikan potongan diskaun. Apa lagi? Mungkin boleh memberikan hadiah. Maksudnya mungkin hadiah tu bagaimana? Mungkin kalau beli banyak dapat hadiah. Ataupun dalam bentuk kupon seperti orang niaga. Bentuk kupon. Kemudian buat apa lagi? Menyebarkan risalah ataupun poster. Jadi yang penting senaraikan dua dulu.
nanti barulah kamu buat dalam bentuk ayat. Dah dapat dua jawapan, dua poin itu, baru fikirkan dalam bentuk ayat. Mesti mula pada pendapat saya. Saya, tukarkan saya ni. Baru kamu ambil ayat ni balik. Okay, ambil ayat ni balik. Pengusaha kerepek pisang tanduk itu perlu. Perlu buat apa? Baru masukkan poin anda tadi. Poin yang pertama. Okay, kemudian pastikan dalam bentuk perenggan. Maksudnya ada kesinambungan. Bukan tulis nombor 1 apa, nombor 2 apa, tak nak Pastikan dalam bentuk perenggan. Baik. Jadi jom kita tengok jawapan antara contoh jawapan yang telah pun cikgu sediakan. Yang mana kamu boleh jadikan sebagai panduan. Kamu juga boleh berikan jawapan sendiri. Ini memang contoh soalan saja. Baik. Pada pendapat saya, pengusaha kerepek pisang tanduk itu perlu mengiklankan perusahaannya di media sosial agar lebih ramai pelanggan yang mengetahui tentang perusahaannya. Baik, sebentar ya. Sekejap. Slide ada sedikit gangguan. Baik, seterusnya. Antara medium yang boleh digunakan seperti Facebook, Instagram dan banyak lagi. Seterusnya, beliau juga boleh memberi diskaun kepada pelanggan yang membeli dalam kuantiti yang banyak. Cara itu dapat memajukan lagi perusahaannya. Baik, poin cikgu atau jawapan cikgu di sini, yang pertama, mengiklankan di media sosial. Yang kedua, memberi diskaun. Jadi kamu huraikan ataupun tambah sedikit poin tersebut menjadi dalam bentuk ayat dan juga perenggan. Gunakan penanda wacana ni, nampak ni? Seterusnya. Yang penting, jawapan dalam bentuk perenggan sebegini. Bukan dalam bentuk nombor 1, nombor 2. Tak nak Mesti dalam bentuk sebegini. Baik, ini untuk soalan kritis dan kreatif. Baik, jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk soalan ini 5 markah sangat penting banyak bersamaan 10% ataupun 10%. Baik, jadi setakat itu saja dulu ulang kaji kita untuk bahagian B kali ini. Jadi cikgu harap ulang kaji yang ringkas ini, yang pendek ini, dapat memberi pencerahan ataupun sekurang-kurangnya kamu nampaklah bentuk soalan itu. Bolehlah kamu cari cubalah cari mungkin dalam buku teks. Sebab soalan yang dibina ni mengikut buku teks ataupun di SKP yang kamu pelajari. Jadi kamu boleh tengok mana soalan yang kamu boleh beri pendapat dalam buku teks. Cuba jawab. Okay, cuba jawab supaya kamu terbiasa dengan bentuk soalan. Jadi cikgu harap yang mana yang tak berjaya ataupun tidak berkesempatan hadir, kamu boleh kongsikan rakan-rakan yang hadir hari ini, kongsikan supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Kita terus berkongsi Baik, jadi itu saja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi pada esok hari untuk soalan ataupun bahagian C pula. Jadi sekali lagi minta maaf jika ada kekurangan ataupun mungkin terkasar bahasa. Jadi kita jumpa insya-Allah esok hari. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.